Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syukur Alhamdulillah, pada pagi ini saya mengambil kesempatan untuk menjawab satu video yang tular pada 17 hari bulan 10 2020 yang lalu. Disebabkan kesibukan yang melampau, saya mohon maaf kerana tak sempat untuk meneliti satu video yang tajuknya menjawab fitnah Ustaz Wadi Anwar terhadap Ibn Taymiyah. Pagi ini saya ambil kesempatan untuk menjawab ulasan Ustaz di dalam video tersebutlah. Jadi pada tahun 2017, bulan 7 2017 yang lalu, saya ada ceramah tentang bahaya Wahabi di Masjid Sharifah Fatimah. Kemudian tahun ini, bulan 10 2020, hampir 3 tahun, ada orang dia ambil sebahagian daripada video tersebut dan kemudian membuat fitnah kepada saya bahawa saya memfitnah Imam Ibn Taymiyah. Di fatwa Imam Ibn Taymiyah, siapa yang sebut usolli, sebut di mulut dia, lafaznya usolli sekian-sekian, yuqtal, maka dia dibunuh. Kita tengok, betul Ustaz? Ada sampai hari ini. Fatwa-fatwa yang siapa buat sekian, dibunuh. Siapa buat sekian, murtad. Siapa buat sekian, haram, bid'ah, murtad, bunuh. Haram, bid'ah, murtad, bunuh. Diulang. Dan fatwa-fatwa itu pula dia melanggari ijma', bersalahan dengan ijma' para ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, boleh rujuk dan kembali kepada ceramah penuh saya. Apa yang saya sebut tentang Imam Ibn Taymiyah dan sebagainya. Saya tak menghurai di sini takut terlalu panjang. Saya mengambil keputusan untuk jawab sebab di situ dituliskan nama saya dengan jelas dan kemudian dalam video yang saya tengok tu juga Ustaz tu beria-ia supaya kandungan penjelasan daripada beliau sampai kepada saya. Saya pun tengok daripada awal. Jadi saya pun melihat video tersebut untuk kali yang pertama. Dan kemudian saya mendapati telah membuat sedikit semakan ada banyak kesalahan yang saya bahagikan pada kali ini kepada dua. Yang pertama, kesalahan dari segi al-lughah al-arabiyah, tarjamah dan nahwu saraf. Dan kesalahan yang kedua dari segi perbahasan fatwa tersebutlah yang akan saya huraikan sebentar lagi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, pendapat yang saya akan utarakan ni ialah pendapat ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan boleh semak pandangan-pandangan yang saya semak sendiri daripada kibar ulama Al-Azhar tentang hal inilah, tentang keadaan ini. Tuan-tuan akan dapati di sana ada sekumpulan besar ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sememangnya tidak bersetuju dengan isi kandungan ataupun fatwa yang diutarakan, sebahagian fatwa yang diutarakan oleh Imam Ibn Taymiyah. Yang ini tak dapat disangkal. Maksudnya daripada banyak berapa puluh jilid kitab fatwa tu, maka di sana ada fatwa-fatwa yang disebut oleh para ulama sebagai fatwa yang ganjil. Dan fatwa-fatwa itu juga menyalahi ijma'. Fatwa-fatwa yang ganjil dan menyalahi ijma' ini dihidupkan oleh sebahagian kumpulan Islam pada hari ini.
Apabila kita tengok kumpulan yang menghidupkan fatwa yang ganjil ini, fatwa yang pelik, ganjil, yang menyalahi ijma' ini, mereka akan berlawanan pendapat mereka dengan majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang. Termasuk ulama-ulama dan mufti-mufti kita di Malaysia yang kita pegang. Maksudnya yang kumpulan ni dia akan bertentangan. Itu sebabnya bila saya hurai tentang fatwa ini, bukan saya orang pertama yang bercakap tentang fatwa Al-Qaliqah yang diutarakan oleh Imam Ibn Taymiyah. Saya utarakan fatwa ini, terangkan sebagai contoh dalam ceramah tersebut supaya orang ramai faham. Di sana ada fatwa daripada Imam Ibn Taymiyah. Walaupun ribu fatwa beliau, ilmu beliau, maklumat beliau adalah benar, di sana para ulama mujtahid, berpuluh-puluh ulama mujtahid telah menggariskan bahawa beliau juga ada melakukan kesalahan besar dalam beberapa fatwa beliau. Jadi saya pun dah tengok, itu mukadimah saya, kenapa saya jawab, kerana ustaz tu yang huraikan dalam video tajuk menjawab fitnah Ustaz Wadi Anwar tu beria-ia untuk saya dengar. Dia juga pesan supaya diberikan spek mata kepada saya, tidak kencing anak murid, mendalami bahasa Arab dan sebagainya. Jadi saya menerima nasihat tersebut dan insya-Allah pada hari ini kita akan tengok jawapan kepada video tersebut. Yang pertama sekali, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk part yang pertama, ustaz tu ada bagi tahu suruh saya rujuk juzuk 22, muka surat 142, jilid 12. Kitab Majmu' Fatawa. Kitab Majmu' Fatawa ada dengan kita, Majmu' Fatawa. Dan saya baca dulu adalah Al-Fatawa Al-Kubra. Yang saya sebut dulu ni, saya rujuk kepada Al-Fatawa Al-Kubra yang 6 mujallad ataupun 5 mujallad tu. Tetapi bila ustaz ni dia rujuk Majmu' Fatawa, dan fatwa yang sama ada dalam kedua-dua kitab tersebut. Kedua-duanya adalah kitab Imam Ibn Taymiyah. Tidak mengapa, cumanya ustaz tu bagi tahu jilid 12, juzuk 22, muka surat 142. Dan saya mencarilah hak dia sebut tu, walaupun saya tahu di mana, muka surat mana dan sebagainya. Saya tengok apa yang disebut tu tidak betul. Yang betulnya adalah jilid 22, juzuk 2. Jadi saya nak sebut di sini, tuan-tuan yang nak rujuk jilid 22, juzuk 2. Dia kadang-kadang lari muka surat tu, yang tu biasa sebab takhtalif at-tab'ah. Tapi kalau lari sampai, sepatutnya juzuk 2 sebut sampai juzuk 22. Sepatutnya jilid 22 sebut jilid 12, yang tu bukan takhtalif at-tab'ah, yang tu yakhtalif al-itqan. Yakhtalif al-itqan. So Majmu' Fatawa ni tuan-tuan satu kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa Imam Ibn Taymiyah. Dia ada dua, satu Majmu' Fatawa, satu Al-Fatawa Al-Kubra. Majmu' Fatawa ni kadang-kadang 37 jilid, kadang-kadang 35 ikut tiba'ah. Dan Fatawa Al-Kubra macam itulah yang saya sebut tadi ni, kadang 6 dan kadang 5 mujallad. Kemudian saya mendengar dia pun saya buka video dia, saya tengok kitab. Ustaz tersebut membaca Bismillahirrahmanirrahim, wa su'ila an rajulin idza shalla yushawwishu 'ala as-sufufi alladhi hawalayhi bil jahri bin niyyah. Beliau baca 'ala as-sufufi alladhi hawalayhi. Bila disebut hawalayhi, kita pun rasa hawalayhi itu yang fasih. Lugah yang fasih adalah hawalayhi. Jadi tuan-tuan boleh tengok Mukhtarus Sihah. Mukhtarus Sihah ni macam kamus dewan lah, bahasa Arab, ada lisanul Arab. Jadi di muka surat 107 Mukhtarus Sihah disebut hawalayhi wa la taqul hawalihi bi kasril lam, ataupun hawalahu yang betul, ataupun haulayhi. Jadi perkataan hawalayhi ni yang betul ialah hawalahu ataupun haulayhi ataupun hawalayhi. Itu yang betul. Dan juga salah lah kalau kita sebut hawalayhi. Kemudian dibaca lagi bil jahri bin niyyah wa ankaru alaihi marratan wa lam yarji'. Itu tak ada masalah apa. Wa qala lahu insan, dan berkata seseorang kepada lelaki tadi ni, lelaki yang
buat kacau tadi ni. Wa qala lahu insan hadha alladhi taf'aluhu ma huwa min dinillah. Apa yang kamu buat ini ma huwa min dinillah. Ma di sini ialah ma nafiyah. No? Tapi diterjemahkan oleh ustaz tersebut sebagai ma istifham. Adakah syattana baina ma nafiyah wa baina ma istifham. Ma sangat banyak. Ada ma istifham, ma nafiyah ta'mal amal laisa indal hijaziyin. Ada banyak. Tapi kita tak perlu pun nak rujuk dalam kitab. Kalau nak baca tu kitab nahwu kan, kita baca tu kita tahu dah ma tu ma mausul ke, ma istifham ke, ma nafiyah. Bila dia terjemah ma adakah, kita pun tengok waktu tu dia akan jadi makna tu makna salah. Bila nahwu salah, bahasa Arab salah, terjemahan salah, kaifa yastaqimul fahmu wal arabiyyatu wijaj. Macam mana kefahaman nak betul kalau berlaku kesalahan-kesalahan bahasa Arab yang orang kata yang tak sepatutnya lah, kan, yang sepatutnya. Hadzal ladzi taf'aluhu ma huwa min dinillah. Itu ma nafiyah di mutlaqin nafi. Nah, bukan dia ma yang kita guna untuk masmuka ma turid. Itu mastifham. Itu untuk yang kedua. Kemudian dibaca lagi faqal hadza dinullahi alladzi bu'itha bihi rusuluh, dan juga boleh baca hadza dinullahi alladzi ba'atha bihi rusulah. Di sini ustaz tersebut dia terjemah inilah agama Allah yang dibangkitkan dengannya oleh rasul-rasulnya. Jadi terjemahan yang betul di sini ialah inilah agama Allah yang dibangkitkan dengannya akan rasul-rasulnya. Sama ada dia baca ba'atha bihi rusulah ataupun bu'itha bihi rusuluh, terjemahannya ialah akan rasul-rasulnya. Saya tak mau masuk mendalam sangat supaya tidak terlalu panjang. Kemudian seterusnya bawah fahal yahillu lil muslimi an yu'inahu bi kalimatin wahidah. Apakah halal bagi seorang Islam an yu'inahu, untuk membantu ataupun menyokong ar-rajul alladhi yushawish. Hu tu kembali kepada lelaki yang buat kacau tadi ni dalam soalan ni. Sekejap saya akan terangkan. Ni saya nak tengok dari segi lurah dulu, tuan-tuan. Bukanlah tujuan kita untuk mencari kesalahan. Tetapi apabila dia ustaz tadi ni dia nak sangat untuk saya tengok, saya pun perhati dan saya terpaksa sebut kesalahan-kesalahan yang banyak ni untuk semua orang tengok dan tahu bahawa ada berlaku salah dalam terjemahan, dalam letak baris, dalam lurah lah, dalam lurah, kan? Jadi supaya kita semua fahamlah. Apabila berlaku salah kepada terjemahan, baris dan sebagainya, maka berlaku salah kepada makna murad min al-fiqrah, makna yang dikehendaki daripada perenggan tersebut. Jadi bila dia sebut adakah halal bagi orang Islam untuk menegurnya dengan satu teguran, bi kalimatin wahidah, dengan satu teguran. Yu'inahu di sini bukan menegur, yu'inu. Tuan-tuan boleh tengok dalam Mu'jamul Wasit, a'anahu 'ala syai' sa'adahu, membantu dia. Itu makna literal. Kalau makna konsep ayat ini, bolehkah, halalkah bagi seorang Islam untuk membantu dia ataupun menyokong orang yang buat salah tadi ni, yang rajul alladhi yushawish tadi ni. Kemudian yang seterusnya lagi ialah pada perkataan ayat wa inkarukum alayya jahlun. Ustaz tersebut dia baca wa inkarukum ala jahlin. Jadi wa inkarukum alayya jahlun, bukan wa inkarukum ala jahlin. Itu yang lebih tepatlah. Dan ingkar kalian kepada saya ni adalah bertitik tolak daripada satu kejahilan, kata lelaki yang buat kekacauan tadi. Dan kesalahan bahasa Arab yang seterusnya ialah apabila disebutkan oleh ustaz tersebut usalli
fardhu dhahri. Beliau mengulang beberapa kali usalli fardhu dhahri. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saja aku sembahyang fardu yang betulnya ialah fardhu dhuhri bi dhammi dha. Jadi bila dia sebut usalli fardhu dhahri, zahri maksudnya belakang. Belakang ni zahar. Kita boleh tengok dalam kamus ni sekali lagi. Kita boleh tengok dalam kamus ni, Kamus Mukhtarus Sihah, muka surat. Tengok muka surat 244, kata pengarang az-zahru diddul batn. Az-zahr adalah yang berlawanan dengan perut, maksudnya di belakang. Yang betul ialah az-zuhr ba'da az-zawal wa minhu salatu az-zuhri. Az-zuhr bi dhammi dha, kan, dengan didhammakan huruf za, iaitu selepas gelincir matahari. Jadi kalau masuk lebih dalam, ada lagi kesalahan-kesalahan lain dari sudut bahasa Arab, terjemahan, nahwu dan saraf. Dan kesalahan yang terakhir yang saya nak sebut ialah pada perenggan yang seterusnya, pada perkataan pemulaan jawapan Imam Ibn Taymiyah kepada fatwa tersebut, al-jahru bi lafdhin niyyah laysa mashru'an 'inda ahadin min ulama'il muslimin. Inda ahadin diterjemahkan oleh ustaz tersebut sebagai di sisi salah seorang. Siapa-siapa pun yang baca bahasa Arab, laisa masyru'an inda ahadin, bukan di sisi salah seorang, di sisi seorang pun, tidak disyariatkan di sisi seorang pun dari kalangan ulama Islam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, apa cerita fatwa ni? Kenapa saya ambil fatwa ni sebagai salah satu contoh, satu daripada puluhan fatwa yang disebut oleh para ulama kita, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahawa fatwa ini mutasyaddid, radikal, ada unsur radikal, ekstrim pada fatwa tersebut, kerana Al-Imam Ibn Taymiyah dalam fatwa yang muka surat 235 ini menghukumkan kufur dan bunuh kepada lelaki yang buat kesalahan tadi. Adakah para ulama bersetuju dengan pendapat tersebut? Jawapan dia tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang disebutkan oleh para ulama, bahawasanya jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak bersetuju dengan fatwa-fatwa yang mutasyaddid, al-fatawa al-mutasyddidah daripada Imam Ibn Taymiyah ni. Di sini yang para ulama tak setuju. Kita tengok perbahasan yang pertama, masalah yang pertama. Jahar dengan lafaz niat. Jahar niat. Usalli, apa semua yang kita sebut tu kan. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, juzuk 42, muka surat 67. Kitab ni besar kan, saya dah tengok salah satu daripada untuk tengok perbahasan ni. Apa kata para ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah? Satu, thumma innal fuqaha'a ikhtalafu fil hukm at-taklifi lit-talaffuz bin niyyah. Kemudian para fuqaha berselisih pendapat pada hukum taklifi untuk mentalaffuzkan niyyah. Fadhahaba al-Hanafiyyah fil Mukhtar, maka pendapat majoriti ulama Hanafiyah, wasy-Syafi'iyyah wal Hanabilah fil madhhab, majoriti Syafi'iyah dan Hanabilah, ila anna at-talaffuz bin niyyah fil ibadati sunnatun, bahwasanya talaffuz dengan niat dalam semua ibadat adalah sunnat, liwafiqal lisanu al-qalbah, untuk membantu ataupun liyusaidah. Dalam ibarat kitab-kitab lain disebut liyusaidah. Liwafiqa untuk bersamaan lisan, lidah itu dengan apa yang akan disebutkan di dalam hati. Di dalam hati. Okey. Tuan-tuan boleh tengok juga dalam kitab Mughnil Muhtaj. Ini kitab Mughnil Muhtaj, surat 231, wa yundabun nutqu bil manwi, kata al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, dan disunatkan nutuk dengan apa yang nak diniatkan. Nutuk ni sebut
qabla takbir, sebelum takbir, liyusa'id al-lisanul qalba, supaya lidah boleh membantu hati. Dan tujuan yang kedua, wali'annahu ab'adu 'anil waswas, dan kerana nutuk itu, menyebut itu boleh menjauhkan daripada waswas. Nutuk ni tuan-tuan bukan untuk bagi tahu kat orang kita nak sembahyang maghrib. Menyebut itu tuan-tuan ingat yang ni sunat di sisi jumhur. Mustahab di sisi jumhur. Menyebut itu untuk membantu niat di hati, lidah membantu niat di hati dan menjauhkan waswas. Menjauhkan waswas. Tuan-tuan sekalian, itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua. Yang pertama lagi tadi kita dah tengok bahawa talaffuz bin niyah tadi ni. Bahawa talaffuz bin niyah itu adalah sunat di sisi jumhur. Di sisi Syafi'iyah, Al-Hanafiyah dan juga Al-Hanabilah. Di sisi ulama Al-Malikiyah makruh. Tetapi kalau untuk lidaf'il waswasah, hukum dia mustahab juga. Saya ambil fatwa daripada mantan mufti besar Mesir, Al-Ustaz Al-Doktor Ali Jum'ah, Profesor Dr. Ali Jum'ah, yang sememangnya ditolak oleh sebahagian besar kumpulan inilah, kumpulan yang selalu bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, tuan-tuan. Kata Dr. Ali Jum'ah, niat tempatnya di hati. Yang ni tak ada khilaf. Semua mazhab. Mazhab Hanafi ke, Syafi'i ke, Hanbali ke, Ibadhi ke, Zaidi ke, Wahabi ke, an-niyatu mahalluhal qalb. Tempat dia di hati. Wa talaffudhu biha masyru'un mustahab. Melafazkan itu adalah masyru', disyariatkan dan mustahab. Dan mustahab. Kemudian dia beritahu kenapa perlu lafaz niat dan sebagainya tu. Kemudian sampai ke ayat. Walakin la yanbaghil jahru bin niyyati illa, tidak harus untuk menjaharkan niat. Mengangkat suara niat dengan niat jahar bin niyyah illa, kecuali. Ini mustasna dia ni. Ini mustasna dia. Boleh tak jahar? Boleh. Bimiqdari ma yusmi'ul insanu nafsahu. Dengan kadar seseorang itu mendengarkan telinga dia sendiri. Dengan kadar seseorang itu mendengarkan telinga dia sendiri. Itu satu, tuan-tuan. Nampak tak? Bila Imam Ibn Taymiyah dia jawab kepada persoalan tadi, dia jawab al-jahru bi lafzin niyyah. Menguatkan suara dengan lafaz niyah laisa masyru'an, tidak disyariatkan di sisi seorang pun di kalangan ulama Islam. Nabi tak buat, Khulafa' Rasyidin tak buat, para sahabat tak buat, salaful ummah tak buat, imam-imam tak buat. Benarkah ayat ini? Sedangkan al-jahru bid niyah bimiqdari ma yusmi'ul insanu nafsahu, jahar dengan niat disebutkan dalam kitab-kitab ulama kita dengan kadar mendengarkan kepada telinga kita, itu masyru' dan mustahab. Masyru' dan mustahab. Di sini salah keumuman ayat ini. Satu, saya bagi tadi dalil ataupun rujukan daripada fatwa tadi ini yang disebutkan. Tuan-tuan boleh juga tengok dalam kitab sifat salat Nabi, muka surat 68, ta'liq yang 105 disebutkan di sini, wal qawlu innamal a'malu binniyat, dan perkataan Nabi, ayat Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu memerlukan niat, mutlak. Ayat itu mutlak, ghairu muqayyad, tidak ada qaid, wa huwa kafin, dan ayat itu kafin, cukup, li an yakuna dalilan, untuk menjadi dalil, alal jahri bin niyah, untuk menjaharkan niat dengan kadar yang dibenarkan. Juga menggunakan perkataan al-jahri bin niyah. Fata'ammal hadakallahu ta'ala. Maka renung-renungkanlah. Semoga kamu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang pertama. Jadi, melafazkan niat itu sabit di sisi jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan sekalian, daripada mana para ulama kita, ulama-ulama yang mujtahid kita mengeluarkan hukum tersebut. Saya sebutkan secara ringkas walaupun perbahasan dia sangat panjang. Bukan dua secara laju, iaitulah Nabi melakukan jahar niat hajinya. Dari Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratan wa hajja, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Anas, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Nabi sebut, sahabat dengar, aku memenuhi panggilanmu untuk mengerjakan umrah dan haji. Yang ni jahar dalam haji. Ulama qiyas daripada dalil ini untuk menyebutkan bahawa yundabun nutqu bil manwi ataupun at-talaffuz bin niyah. Dan hadis yang kedua, Nabi menjaharkan niat korban, kata para ulama. Nabi menjaharkan niat korban dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, iaitu Nabi sebut bismillah wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Dengan nama Allah, kata Rasulullah, Allahu akbar, ini adalah korbanku dan korban siapa saja dari umatku yang belum berkorban. Daripada dalil-dalil inilah para ulama keluarkan pendapat tersebut. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, lelaki ni yang pertama, dia jahar. Talaffuz bin niyah. Kita dah bahas apa hukum jahar, daripada mana para ulama istimbat talaffuz bin niyah tersebut, dan ia adalah pandangan majoriti dan ia adalah mustahab. Kemudian, apakah dengan jahar itu, kita kembali pada soalan tadi, seseorang itu terus menjadi murtad dan kufur? Jawapan dia dijawab sendiri oleh Imam Ibn Taymiyah. Makruh, hukumnya makruh, manhiyun anhu ghairu masyru'. Dia kata makruh. Maka di mana yang membuatkan seseorang itu dihukum, orang itu dihukum dengan kufur? Kita tengok yang kedua. Lelaki tadi yang telah dihukum kufur, murtad dan dibunuh tadi, dia sebut hadza dinullah, ini adalah agama Allah. Maka para ulama kita sebut, sekiranya masalah jahar dan talaffuz bin niyah itu adalah mas'alatun ijtihadiyah, yang ada dalam ijtihad jumhur ulama dan mereka menggunakan qiyas, maka qiyas salah satu daripada al-adillatut tashri'iyah. Bila disebut ini adalah sebahagian daripada agama Allah, maka benar apa yang disebut. Maksudnya talaffuz bin niyah tadi ni, kan? Talaffuz bin niyah tu dengan apa yang dia faham, lelaki yang di kalangan orang awam tadi ni, dengan apa yang dia faham, hadza bin dinillah, kan? Maka yang tu tidak mengeluarkan dia daripada agama Allah, perkataan tersebut. Kerana Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wal Nadhair, kaedah yang ke-35 sebut, la yunkaru al-mukhtalafu fih wa innama yunkaru al-mujma'u alaih. Kita tidak sebut bahawa satu-satu itu mungkar kepada sesuatu, tidak disebutkan sesuatu itu mungkar ataupun tidak diingkari sesuatu yang ulama berkhilaf pendapat padanya. Kita tak kata benda tu mungkar, benda tu maksiat. Wa innama yunkaru, adapun yang kita ingkar, yang dikatakan maksiat itu perkara yang mujma' alaih, perkara yang diijma'kan padanya. Itu yang kedua. Laki tadi kata hadza dinullah. Kemudian lelaki itu sebut, yang ketiga, yajibu ala kulli muslim, semua wajib untuk buat benda ni. Buat hak macam dia buat ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan, di sana ada ulama yang mewajibkan talaffuz bin niyah. Walaupun pendapat itu tidak diguna pakai. Dan ulama itu adalah ulama mazhab Syafi'iyah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Al-Imam Az-Zubairi, faqihun muhaddithun syafi'iyun. Bukan mufti biasa tuan-tuan, faqih muhaddith mazhab Syafi'i. Al-Imam Az-Zubairi awjaba at-talaffuz bin niyah fi kulli ibadah. Mewajibkan talaffuz bin niyah pada setiap ibadat. Kalau hak lelaki tadi kata wajib tu,
Maksudnya, tidaklah sampai membawa kepada seseorang tu kufur. Ataupun kita tengok daripada sudut yang kedua. Ustaz lelaki ni, dia benda sunat, dia pergi kata wajib. Seseorang yang mengatakan perkara sunat sebagai wajib, adakah kufur? Adakah sama dengan satu orang yang mengatakan benda fardu sebagai sunat? Contohnya, mayang Jumaat, dia kata sunat. No? Yang tu, qad yakfur. Nah, qad yakfur. Boleh jadi dia sampai kepada tahap kufur. Tetapi, kalau sebut benda yang sunat sebagai fardu, yang tu masih lagi ada ihtimal. Kan? Dia berdosa, dia salah. Tetapi tidak sampai tahap kufur. Ada kaedah yang disebutkan dalam kitab usul. Di sana ada ibadat sunat yang boleh menjadi wajib. Seperti sedekah sunat yang kalau kita nazar untuk bersedekah sekian-sekian, dia boleh menjadi wajib. Tetapi tak ada ibadat wajib kemudian jadi sunat. Sebab tu tidak sama satu orang yang sebut dalam contoh ni. Dalam contoh soalan ni. Dia sebut benda yang sunat tu, yang talafuz bin niyah tu, sunat tu dia kata wajib. Kan? Maka yang tu tidak sampai mengkufurkan dia. Kesalahan keempat yang dilakukan oleh lelaki ini adalah dia sebut kullun ya'malu fi dinihi ma yashtahi. Contoh tengok situasi yang macam saya sebut tadi ni, satu orang menjerit, masuk menjerit sampai bersof-sof dengar. Dia lafaz niat. Kemudian orang pun nasihatkan dia, bagi tahu kat dia tentang syariat, orang pun betul dia apa semua. Dia kata pakcik tadi kata, lelaki tadi kata wajib buat macam ni dan sebagainya. Dan kemudian pakcik tu kata ikut suka saya. Setelah ke semua yang kita tengok ini, kesalahan yang dia buat, kemudian kita tegur dia, kita suruh dia bertaubat, kita ajak dia syariat. Fa in asarra ala dhalik, dia tak mau juga, kata Imam Ibn Taymiyah, dihukum kufur. Walaupun dihukum kufur itu tidak disebutkan secara langsung, tapi dia kata qutil. Kenapa dibunuh? Kerana telah dianggap sebagai kufur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menutup kepada perbincangan pada pagi ini, kepada pagi ini, di sana ada berbelas-belas kitab yang dikarang oleh para ulama salafan wa khalafan, yang dulu dan yang hari ini, bahawa tidak boleh bermudah-mudah di dalam menghukumkan kufur dan murtad kepada seseorang. Kitab-kitab ini dikarang, tuan-tuan. Nah, antaranya kitab ni, Ahlul Qiblah, oleh Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah dengan hidayah dan taufik daripada Allah, mengarang kitab-kitab ni dan mereka menyebut dengan tegas. Cuba tuan-tuan tengok. Lelaki yang telah dikufur, dimurtadkan dan dihukum bunuh tadi dengan apa yang digariskan oleh ulama kita. Thumma innana, muka surat 11. Ahlul Qiblah. Thumma innana. Kemudian sesungguhnya kami. Sesungguhnya. Inna litawkid. Innana kami. Nuqinu tamaman. Yakin dengan sepenuhnya. Bima qarrarahu jumhurul ulama'i wal fuqaha wal usuliyin wal mutakallimin wal muhaddithin wal mufassirin salafan wa khalafan. Kami sangat yakin sepenuhnya dengan apa yang telah diputuskan oleh majoriti para ulama, majoriti fuqaha, majoriti ulama usul, majoriti ulama mutakallimin, majoriti muhaddith, majoriti mufassir yang dahulu dan sekarang, bahwasanya Islam la yubihu takfiral muslim, tidak mengharuskan mengkafirkan seseorang muslim yang lain, awil hukma bisyirkihi aw biriddatihi, tidak mengharuskan menghukumkan syirik ataupun murtad satu orang itu, ataupun mengeluarkan dia daripada lingkungan Islam, ataupun mengharuskan darahnya, aw istibahata damihi, dengan memudah untuk sebut kata qutil, dibunuh. Jadi kata Syekh Muhammad Zaki Ibrahim ini, awistibahata damihi, menghalalkan darah mana-mana Islam, ataupun hartanya, ataupun maruahnya. Tengok tuan-tuan, madama lam yarudda 'ala Allah hukma, selama mana orang itu tidak pernah menolak hukum Allah. Kita kata kat dia wajib bayar zakat ni, dia kata tak wajib bayar zakat, aku tak mau bayar zakat, zakat itu tak wajib. Wa ma lam yunkir ma'luman min ad-din bid-darurah, selama mana lelaki itu tidak mengingkari sesuatu yang wajib diketahui dalam agama ini secara asas.
Ma'ulima minad-din bidarurah ni tuan-tuan, seperti benda-benda yang terlalu simple dan terlalu mudah dalam agama yang semua orang Islam tidak kena tahu maklumat ini. Contohnya puasa Ramadan itu wajib. Yang tu kalau dia kata tak sunat. Yang tu boleh membawa kepada kekufuran. Dua, kaedah yang diajar oleh ulama kita, selama mana malam yajhad, selama mana dia tidak mengingkari, au yastahzi bi aslin min usuliddin, dia tidak mempermain-mainkan dengan usul-usul agama. Dia mempersendakan bi aslin min usuliddin, salah satu daripada perkara asas dalam agama, usul agama ni, seperti menyebut tak perlu ada Tuhan. Yang itu sampai kesalahan yang besar macam tu, tuan-tuan sekalian, barulah layak untuk orang itu dihukum murtad dan ataupun dibunuh. Wa ammartikabuhu, adapun orang itu melakukan maksiat, atau taqsiran, apa-apa kekurangan, atau dzamban kabiran, dosa besar, atau saghiran, dosa kecil. Tuan-tuan tengok fa innama yu'alaju bit-taubati wal istighfar, dan sesungguhnya lelaki itu, orang yang buat kesalahan macam tu, yang dosa besar, dosa kecil, maksiat, ada kekurangan yang dia buat, yu'alaj, dia dirawat, dibaiki, bit-taubati wal istighfar, dengan taubat dan istighfar. Wa alaina nushu, dan wajib kita nasihat dia, bi kullil wasail, dengan semua cara, wa fi kullil ahyan, dengan semua keadaan, hakiman kana au mahkuman, sama ada dia seorang pemerintah ataupun yang diperintah, wa fi kullil mawaqi', dan pada semua tempat. Pada semua tempat. Orang yang buat kesalahan yang berat tadi ni, wajib untuk semua orang tegur dia, bagi nasihat dekat dia, pada semua keadaan, pada semua tempat. Disebut semua keadaan, semua tempat, semua kedudukan orang dalam masyarakat ni kena tegur dia. Kemudian kalaulah kesalahan-kesalahan itu melanggari garisan-garisan merah seperti yang diajar oleh ulama-ulama kita, tuan-tuan, mempersendakan usul agama, menolak hukum Allah, bahawa itu dia menafikan bahawa itu hukum Allah dan sebagainya, ketika itu barulah layak untuk orang itu dihukum murtad ataupun bunuh. Di sekadar tu dulu, semoga kita semua mendapat hidayah dan bimbingan daripada Allah SWT. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.